أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أما بعد. الحمد لله. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat senang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu di bulan Sya'ban ini untuk pertemuan kesekian kalinya dalam majlis ilmu. Cuma malam ni insya-Allah atas maknanya hajat untuk kita menceritakan berkenaan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Walaupun kita berada di bulan Sya'ban, tetapi insya-Allah kita akan mengambil ibrah, pengajaran, iktibar, pendidikan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali apabila kita berada di bulan Rajab, umat Islam seluruh dunia kebanyakannya akan menyambut menyambut maknanya tentang peristiwa yang pernah berlaku kepada diri Rasulullah, insan yang kita sayangi, insan yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang wajib kita beriman dengan kerasulannya. Jadi peristiwa ini insya-Allah kita akan ulas, kita akan ulang setiap kali adanya bila sampai masa bulan-bulan bulan Rejab, kan, kita akan sebut untuk pengetahuan, pengajaran, pendidikan kita semua, supaya kita sentiasa ingat. Kerana bila kita ingat kepada sirah apa yang berlaku kepada Rasul, itu sebagai tanda ingatan kita, kita kasih kepada beliau. Tanda kasih dan sayang, kita sentiasa sebut namanya, kisah sirahnya, perjalanan hidupnya, untuk pengajaran pendidikan kita bersama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, peristiwa yang kita sebut pada malam ini ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian sedikit selepas itu saya akan sentuh peristiwa yang berlaku kepada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Bulan Rejab ada peristiwa yang disebut Isra' dan Mi'raj. Bulan Sya'ban pun ada peristiwa yang berkenaan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang kita biasa dengar, sentiasa dengar dan faham, dan biasa kita dengar kuliah-kuliah, ceramah-ceramah Isra' Mi'raj. Isra' ya perjalanan Rasulullah daripada Makkahul Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa di bumi Palestin. Jauh dulu. Nak jalan kaki bukan senang. Naik kuda, naik unta pun jauh. Palestin hari ni nun, di utara nun. Di utara, di bumi Syam sana ni pada masa itu, Palestin pada masa itu. Mana perjalanan yang jauh itu ditempuh dalam masa yang singkat. Tak mengherankan tuan-tuan, kerana ini kerja Allah Ta'ala, kerja Allah. Kita sering baca dalam surah Yasin, kun fayakun.
Maka Allah kata jadi, jadilah. Allah berkehendak macam mana, itulah kehendak Allah. Kita tak boleh tolak. Kita hanya boleh usaha ikhtiar. Tapi jika Allah berkehendak, tak siapa yang boleh tolak, boleh elak. Ya. Kalau Allah dah takdirkan begitu, begitulah. Ya, Allah takdirkan kita mati dalam keadaan macam ni, mati pada umur begini, keadaan macam ini, matilah kita. Tak boleh tolak. Ya. Tak ada pula nak cop-cop, tak ada. Cop jap, tak ada. Ya, begitulah peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra ialah Allah yang memperjalankan Rasulullah. Bukan Nabi sahaja berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri, memang pada adat, memang tak akan sampai dalam tempoh sebahagian malam. Tetapi Allah yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan dengan teknologi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah ada kenderaan yang laju, namanya Buraq. Buraq ni maksudnya barkun. Barkun ni kilat, laju, zoom. Ya, Buraq, kilat kan. Dia panggil Buraq, bukan borak tipu. Tu borak tipu. Kita lah kan. Tak tahulah kod borak yang kita sebut lah ni ambil sempena borak itu hari tu. Tapi itu borak, kalau borak hari ni tipu lah. Itu kan tipu. Itu betul. Ya, Allah yang memperjalankan. Mana Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, abdihi lailan. Asra tu pun memang berjalan waktu malam. Allah perkemahkan dengan lailan, mana pada waktu malam. Allah perjalankan daripada Makkah, ya, pada waktu malam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kenderaan yang canggih pada masa itu. Canggih lah, mana ada laju. Ya, laju macam kita lah dulu, zaman dulu pergi haji naik kapal layar, kapal laut. Lama. Kemudian naik kapal terbang, laju lah. 7-8 jam je. Mungkin akan datang ada jet supersonik ke, kapal supersonik lagi laju 4 jam ke. Kita nak pergi Mekah kan, 4 jam je kan. Jet supersonik ke, mah ke ada ke, laju lagi. Tak mustahil kan tuan-tuan ya. Sebab benda ni teknologi. Kita usaha, insya-Allah Allah takdirkan ada. Macam sekarang lah kereta api ya. Dulu kereta api tu dia. Tengok macam mana kereta api. Hege-hege je lambat. Nah ni laju. Ya. Kereta api macam peluru, laju lagi. Di Jepun tu ada. Laju. Ya, kita sekarang ni ATS lah. Tu pun tak laju macam Jepun lagi, tapi laju lah tu dah. Kan? Mungkin akan datang ke bila kita duk suka naik kereta api ni, ada kereta api laju. Berdesuk je. Sekejap je. Daripada Kuala Lumpur kau nak pergi ke utara ni, Perlis ni sekejap je. Besok sampai ke Johor kot ada kot. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat, maknanya Allah Taala telah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan pada waktu malam dengan kenderaan khas. Ya, borak tu. Borak. Kan? Sejenis tunggangan kenderaan yang laju. Tu dipanggil borak, barkun, kilat, zoom, kilat. Kan kilat kan? Dia lagi laju kan daripada bunyi kan. Daripada Makkahul Mukarramah menuju Baitul Maqdis di bumi Palestin. Ini hubungan rapid dalam sejarah Islam. Dua kota ini punya hubungan yang rapid. Dua kota suci ini sejak daripada dahulu lagi. Sebab di atas muka bumi ni kota, mana tempat suci, maknanya masjid yang pertama dibina ialah Masjidil Haram. Lepas tu baru Masjid Al-Aqsa. Selang 40 tahun ada pandangannya. Ya, maknanya yang pertama Masjid Al-Aqsa, lepas tu Masjidil Haram, lepas tu Masjid Al-Aqsa. Mana dia ada hubungan yang akrab sejak dahulu lagi. Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa hubungan yang akrab antara kedua kota suci ini. Kemudian sampai di Baitul Maqdis sana, di bumi Palestin, tambak borak ini Nabi
kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit atas Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi melintah 7 langit, lapisan langit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik lagi sehingga bertemu dengan Allah. Nabi mana berdua, Nabi dan Allah Ta'ala bertemu. Malaikat Jibril pun tak sampai ke tahap tersebut. Ini perjalanan Isra' Mi'raj secara umumnya. Perjalanan dari Mekah pergi Baitul Maqdis, naik, Nabi bertemu dengan Allah, Nabi balik turun, balik semula ke kota Mekah. Dan pada pagi-pagi subuh-subuh, Nabi dah bertemu dengan ramai orang untuk menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Ya, maka berlakulah apa yang telah berlaku. Apa dia? Ada yang beriman, percaya. Ya, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau digelar sebagai As-Siddiq, membenarkan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ragu-ragu dah. Nabi cakap, betul belaka. Nabi cakap, betul belaka. Kita boleh buat tu. Nabi kata, betul belaka. Nabi kata, betul belaka. Ada orang kan, ni cakap Nabi ni, Nabi suruh ni, ya ke? Ya, ya ke? Mana lah Nabi ni tak ikut perkembangan ke? Ni zaman moden ni. Dia petikir. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar, ya. Kalau Nabi kata, ya, benar. Maka Sayyidina Abu Bakar digelar Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian ada pula golongan yang tak terima, kafir, musyrikin, tolak mentah-mentah. Tolak. Tak percaya, mana boleh? Ya, tipu ni, bohong ni. Ni betul borak. Borak betul lah, tipu. Ya, tipu je apa ni? Pergi dekat nak tidur, pergi balik subuh dah. Orang pergi berminggu-minggu, tu baru pergi, belum balik lagi. Ya, berminggu-minggu pergi, balik. Pergi balik bukan dekat sebulan kata. Ini sekerat malam je. Tak ada, tak percaya. Ada golongan yang ragu-ragu. Percaya tak percaya, percaya tak percaya, percaya tak percaya, ya tidak, ya tidak. Ni lagi berapu. Ni kata lalang ni. Lalang. Ni jenis lalang, spesies lalang. Ni siapa dia ni? Munafik. Orang munafik. Ya, tak percaya. Selepas daripada itu, maknanya cerita ni kan, selepas pergi ke Madinah pun begitu. Orang munafik ini, orang yang iman dia ragu-ragu, tak percaya. Jadi semua peristiwa-peristiwa ini menggambarkan tentang apa yang telah berlaku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Isra' dan Mi'raj, kalau kita cerita panjangnya, mula daripada A sampai A to Z, panjang lah ya. A dia sampai Z, bayangkan A, B, C dia berapa huruf ya. Kita ambil skip lah sebagai iktibar pengajaran kita bersama, yang saya ingin berkongsi untuk manfaat pada diri saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang muda, orang lama dan sebagainya. Kita mengambil pengajaran. Ya, banyak-banyak antara pengajaran yang saya ingin berkongsi ialah pertama, pengajaran tentang di mana pada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang pertama pengajaran iktibar ialah peristiwa yang berlaku bagaimana Rasulullah dia dapat apa? Dapat pergi tengok neraka. Ya. Dapat peluang pergi tengok neraka, jenguk neraka. Ya. Kalau kita ya dapat peluang pergi tengok penjara. Ya, dapat peluang pergi tengok penjara. Kau nak insaf sikit. Kau nak insaf lah ya. Ya, penjara pergi dapat peluang, ataupun dapat peluang pergi tengok orang-orang yang macam terpenjara, susah, terkurung ya, macam orang Palestin. Cuba tengok, walaupun dia tak dalam penjara, macam terpenjara, keliling ni, disekat, dibina tembok. Ni kata episod Isra' Mi'raj dengan bumi Palestin. Orang Yahudi jahat ni dibina tembok, bukan di pagar biasa, tembok. Tak bagi demo dan masuk ke kawasan Yahudi yang dia menguasai.
Ya. Kalau dulu pagar ni dia boleh ceroboh, serang ni tak pakai tembok. Oh, memang orang kata. Ya, tak boleh dah buat apa. Mereka seolah macam terpenjara, terkurung dalam negara mereka yang mereka duduk. Jadi antara benda yang Nabi dipertontonkan, Nabi dibawa melawat, bawa lawatan ya, ialah penjara pula, neraka. Bukan penjara, neraka. Nabi lihat beberapa hukuman dalam neraka. Walhal tak ada lagi orang tu, tapi Nabi sudah ditunjukkan. Ditunjukkan ini dia orang yang buat benda ni, ni dia hukuman dia. Ni dia ada yang kerak lidah. Ni dia ada yang cakor badan. Ni dia ada yang macam-macam ya, tindakan yang diseksa kepada orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah berkenaan dengan menjaga lidah. Ya, menjaga lidah. Ya. Nabi dipertontonkan orang yang tak jaga lidah, mengumpat, memfitnah. Ni mengata orang. Ya, bawa cerita, bawa fitnah, adu domba. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ini maknanya bahana lidah menjerumuskan mereka dicampur dalam neraka. Mereka diseksa. Diseksa, badan dikeluar, dikoyak macam-macam. Ni. Ya, kemudian ada pula riwayat dalam Al-Quran menyebutkan, iaitu mereka ni dihukum oleh pisau merah ni, mereka makan bangkai kaum mereka sendiri. Makan bangkai manusia. Dah manusia tu kawan sendiri. Selalu atas dunia ni, orang yang makan orang ni musuh dia. Ya, dulu zaman tu siapa? Yang di Afrika tu, siapa nama tu? Ada. Apa? Yalah, di Afrika tu ada yang zaman moden ni. Dia kanibal tu betul zaman dulu. Apakah Idi Amin ke apakah zaman tu? Orang lama tahu ni ada. Pemerintah ni Afrika tu. Negara mana saya tak ingat. Dia pergi Afrika. Dan ada beberapa orang lagi. Musuh mereka ni bunuh, makan daging tu. Dijamu, buat jamuan. Musuh. Bayangkan, tu musuh. Ini didera kita ni kerana fitnah, mengata orang makan daging yang dah busuk kawan kita sendiri. Dah daging tu busuk, tak sanggup, kawan sendiri, daging manusia, member sendiri. Kita kan macam saya sebut tadi, yang dia makan tu musuh dia mah, yang mereka bermusuh, yang ni lawan dia, tangkap, bunuh, buat stick. Tu dia jamu kat orang ke tetamu mana ke, kan? Jadi ni tuan-tuan ni nak cerita antara hukuman yang Nabi tengok, orang yang tak jaga lidah, mengumpat, mengutuk, memfitnah, mengadu domba. Ada domba ni. Tu sebab orang ada domba ni, Nabi sebut la yadkhulunal jannatan namam. Orang tu tak masuk syurga, orang yang mengadu domba, fitnah, batu api, mengata, mengutuk, menyebabkan tercetusnya perbalahan. Adu domba ni. Ini dosa lidah. Ada contoh yang lebih tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj, dosa perbuatan. Apa contohnya? Makan riba. Nabi tengok ada yang berenang dalam lautan. Ya, berenang lautan. Darah, berenang lautan yang jijik, kotor ni. Maka Nabi tanya, siapa tu? Pemakan riba. Orang makan riba. Bukan makan beriba. Makan riba seronok lah ya. Makan riba. Riba ni orang berhutang dengan alung. Bukan angah alung. Ya. Dia ngalung je, angah tak ada. Ya, dia. Berhutang, kena bayar lebih bunga. Kan? Bunga tu dipanggil riba. Maknanya bila bayaran ada pertambahan pada pertangguhan bayaran, tu disebut riba. Bila kita pergi jumpa ceti ke kan, dia mesti sebut pinjam 500, dia suruh bayar berapa. Bunga berapa? Bunga. Belum bunga, tak bayar bunga, keluar buah dah berbuah putih dah pula. Dah. Kalau doyan tak apa dah, tunggu buah besar je. Ini tak boleh tunggu. Nanti kalau bunga tak bayar, putih keluar. Jenuh lah. Tak bayar lagi, diserang kita. Dia sembah cat merah, cat apa ke.
Kan? Dia ugut macam-macam. Ini riba, orang yang makan riba. Dan antara lain, ya, maknanya Nabi juga tengok kepada orang yang sering berkata-kata, sering bercakap, tapi dia cakap tak serupa bikin. Ini juga hukuman yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bila mana? Bila Nabi dibawa melawat neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah lah jumpa Malik pun masam je. Malik. Nabi sebelum tengok tu, Nabi jumpa malaikat Malik dulu, ketua penjaga neraka. Dalam keadaannya bengih masam. Kan? Sesuai dengan dia layak menjaga neraka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, apa yang menjadi pengajaran kepada kita adalah tentang dosa, tentang kejahatan yang kita buat. Jangan kita rasa kejahatan kita buat tu rasa tak kisah. Alah mulut cakap kan mulut kan mudah je cakap. Itu sebab pepatah Arab menyebutkan jangan memperkecilkan benda yang kecil. Kerana sesungguhnya hutan yang terbakar itu bermula daripada percikan api. Hutan yang terbakar tu dia bermula daripada mana? Api yang besar ke? Api kecil je, percikan je, api ropon terukuk je, sikit je. Akhirnya merebak besar sampai hutan bereka-reka terbakar. Itulah ibarat dosa, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jangan kita pandang mudah dosa ini. Sesungguhnya bagaimana disebutkan oleh seorang sahabat Rasulullah, dosa ni bagi orang mukmin, melihat dosa ni kita kena andaikan macam kita duduk di puncak gunung nak jatuh ke bawah, gayat nak ke bawah, takutnya. Tetapi bagi orang yang munafik, berpura-pura Islam, melihat dosa ni ibarat lalat terbang kat hidung, di tepih je. Kita ni tuan-tuan letak di mana? Orang mukmin ke orang munafik? Kita kena jadi orang mukmin lah. Kita kena ambil berat tentang dosa. Janganlah dosa orang boleh bertaubat kan. Nampak rambut, muslimat nampak rambut, tak apa, boleh bertaubat, tunggu umur 40 tahun baru tudung. Tengok sampai rambut putih tak bertudung lagi. Mujur rambut putih tak mujur, tak jadi apa ni? Tak jadi hantu jembalang apa ke? Terobang ke? Dalam soya terobang. Ni dia buat-buat, dia kata apa? Tunggu, tangguh. Dosa jangan dipandang ringan. Sesungguhnya bukit gunung yang besar bermula daripada debu. Debu tu terbilah debu. Debu kan kita mengaji dalam bab geografi ke apa, gunung kan debu lama jadi debu batu yang bongkar besar. Macam kita nak busuk lah, sikit kecil dia besar busuk tu kalau dia biarkan. Ni begitulah dosa, tuan-tuan. Orang yang memandang dosa ni tak kisah tunggu umur 40 baru bertaubat. Orang macam ni sebenarnya dia telah menyebabkan hati dia jadi keras. Jadi bermasalah yang menyebabkan masalah itu akan menimpa hidup dia. Walaupun bukan masa itu, kemudiannya. Jangan kita pandang dosa ni mudah je. Alah mulut lidah nak cakap apa je, pantang je. Ini peristiwa Isra Mi'raj ni. Tuan Nabi tengok orang yang dihukum kerana mengadu domba, memfitnah, mengata orang pasal lidah dia, bercakap je. Hari ni lagi lah, dapat je terus forward. Forward terus, kejap je. Baca tak habis, forward. Baca tajuk je, forward. Walau tajuk tu tak apa-apa. Orang sekarang dia baca tajuk je. Betul ni, cerita betul, sensasi, panas ni. Dia tak ingat panas neraka tu, dia ingat cerita je panas. Dia kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena tinggalkan dosa. Dosa ni akan menyebabkan hati kita jadi gelap. Hati kita jadi kelam. Jadi ni tuan-tuan, kena berhati-hati dengan dosa. Nabi tengok sendiri, kena elakkan daripada semua dosa, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Macam contohnya makan riba, contoh dalam yang Nabi tengok. Begitu juga yang lain, sama je.
Mana pelbagai hukuman yang akan menimpa pelaku-pelaku dosa kalau dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang beriman tak bertaubat, dia akan mendapat hukuman dan neraka. Ya, dengan pelbagai hukuman. Dalam hadis-hadis Nabi yang banyak menceritakan macam-macam hukuman. Ya, orang yang antaranya orang makan riba, orang yang minum arak dan sebagainya di dunia dan di akhirat. Mana azab Allah, laknat Allah di dunia dan juga di akhirat. Jangan kita buat mudah-mudah tentang dosa ni tuan-tuan. Ya, berhati-hatilah tentang dosa ini. Ya, elakkan daripada kita melakukan dosa. Ha, jangan biarkan diri kita sering melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu sebab hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Berhati-hati kamu daripada dosa-dosa yang kamu anggap remeh. Dosa yang anggap remeh. Macam Nabi SAW menyebutkan, satu hari Nabi berjalan dengan sahabat dia, lalu bertemu dengan dua kubur. Nabi berhenti. Tak? Nabi berhenti, Nabi kata, dua yang dalam kubur ni sedang diseksa. Allah Ta'ala takdirkan Nabi kasyaf, Nabi dapat tahu dua dalam kubur ni sedang diseksa oleh Allah. Dan Nabi kata mereka diseksa kepada benda yang mereka anggap benda tu benda remeh, bukan benda besar sangat pada anggapan mereka, tetapi mereka mendapat seksa di alam barzakh. Yang pertama Nabi kata yang ni, yang mana kata tadi ni, mulut tadi mengata orang, mengadu domba, dia suka namimah, maka dia diseksa. Yang kedua Nabi kata orang yang sebelah ni diseksa kerana apa? Dia tidak istibrak daripada buang air kecil dia, tidak membersihkan diri, tidak benar-benar suci daripada buang air kecil dia. Tu dia buat main-main tuan-tuan. Hari ni orang buang air kecil lah kan, berata-rata je, basuh hidup apa hidup. Kadang-kadang tu buat air kecil, berdiri mana-mana je. Ya, kita pun terkejut kan, basuh hidup apa hidup. Habis najis ni, pakaian, kain dan sebagainya, dia ambil mudah. Sedangkan najis jangan kita pandang mudah. Jangan kita pandang mudah. Mana Nabi menyebutkan dua yang diseksa tu, masa zaman Nabi tu dah diseksa dah dua mayat ini kerana perkara yang dianggap remeh di dunia dulu. Ya, masa hidup lah remeh atau remeh. Buaya, dia kata pergi dah buaya apa, pancut ke mana pun, kata dia kemain lah, mudah. Ya, mudah. Ni maknanya dia diseksa di alam kubur. Dia dalam kubur diseksa. Ya. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan pandang remeh, pandang ringan tentang dosa maksiat. Jauhilah dosa maksiat supaya kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat bahawa dosa maksiat itu akan menyebabkan hati kita kelam. Nabi menyebutkan apabila satu dosa kita buat, satu tumpukan hitam, titikan hitam pada hati kita. Bila kita berulang, maka bertompok sampai gelap hati, berkarat hati, sehingga susah untuk dibersihkan. Baik sampai dia berkarat, bukan senang. Ya, sebab dalam Islam ni dia cegah dulu baru rawat, dan dah kadang macam dia nak rawat, kan senang nak rawat. Ibarat besi kan, kalau dah berkarat kan senang nak bagi dia kerum balik, bagi dia cantik balik. Bagi dia elok balik. Dah berkarat, tak boleh guna, buang terus besi tersebut. Mana sebelum dia berkarat, sebelum dia keras hati, tu kata jauhilah maksiat, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ambil mudah tentang dosa. Jagalah diri kita, daripada melakukan dosa-dosa kecil atau maupun lagi dosa besar. Elakkan daripada perbuatan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ni tuan-tuan, kerana apabila kita melakukan dosa, kita takut Allah Taala akan turun laknat. Allah menyebutkan fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Kalau mereka berpaling daripada peringatan Allah,
ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan ke atas mereka dengan sebahagian dosa yang mereka buat. Maknanya bala Tuhan. Bala Tuhan. Ya, apa yang berlaku hari ini dan dulu pun kita tengok kadang-kadang dia hasil daripada maksiat yang kita buat, Allah turunkan bala. Allah turunkan bala, penyakit tak boleh rawat. Dia AIDS, HIV, penyakit tu tak ada ubat lagi. Yang nak penyakit tu penawar dia, jangan buat maksiat. Itu je. Jangan berzina, jangan meliwat. Itu je ubatnya. Tapi kalau dah buat, dah kena, dia tak ada rawatan. Dia hanya boleh memperlahan, dia tak ada rawatan sampai hari ini. Ya, setakat yang saya baca tidak ada lagi ubat yang boleh menyembuhkan penyakit ini. Begitulah ceritanya penyakit kita hari ini. Ya, pandemik kita hari ini. Kita takut itu bala Allah Ta'ala yang Allah sebut kan, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah menimpakan kita sebahagian dosa yang kita buat. Ya, kalau kita buat dosa, orang perempuan tak menutup aurat, tak menjaga aurat dia. Orang lelaki, orang perempuan yang tak solat, ya, Jumaat tak pergi. Dosa tu kan, hasil dosa-dosa tersebut Allah turunkan bala pada sebahagian baru. Kalau Allah nak turun macam umat dulu, ruyup dah kita dah. Entah-entah orang Kota Lama ni tak ada dah. Tak ada dah. Kota Lama bukan Kota Lama, Kota Baru jadinya. Ya. Iyalah, dah tak ada dah. Umat dulu tuan-tuan, bila buat dosa macam dosa homoseks, ya, liwat ini, habis satu negara. Cari kota baru, mana bina tamadun lain pula. Tamadun tu dah huyuk, tak ada dah. Umat Nabi Lut dah tak ada dah. Sebab apa? Melakukan liwat, melakukan homoseksual. Ya, hari ni orang nak puja-puja sangat. Ya, liwat-liwat ni, beria sangat, gemar sangat. Ya, gemar benar, bangga mereka nak buat liwat, mereka nak jadi transgender, mereka nak jadi LGBT penama terlepas tu sambung banyak lagi kan, yang memeningkan kepala kita. Mereka rasa mereka nak dijaga. Bahkan bila kita nak ambil tindakan, keluarlah kononnya pejuang-pejuang hak asasi manusia. Ini hak asasi minoriti. Dia pun nak berliwat, lantak demo dah. Dia ingat apa entah. Dia ingat dah lantak-lantak. Kita tengok ada kan ulasan daripada mana, orang Suhakam mana ke. Suhakam Suruhjaya Hak Asasi Manusia ni adalah seorang tu. Kan dia ramai kan. Apa dia punya Suhakam ni orang. Dia kata, ni hak asasi demo ni kena beri kebenaran. Mana beri, kalau nak meliwat beri, nak berzina beri, nak murtad beri. Patut beri semua, nak bunuh dia pun beri. Macam gitu. Nak bunuh orang pun beri. Kalau bunuh patut ni kan. Makna nak ceritanya ialah itu bukan hak asasi. Ya, maknanya nak cerita ialah berkenaan dengan jangan dekati maksiat. Kerana maksiat akan menyebabkan mati hati, benar hati. Sebab kita takut tuan-tuan, antara asbab lah kadang-kadang kenapa anak-anak yang belajar tu kadang-kadang benar hati, mungkin berpunca daripada asbab dosa maksiat yang dilakukan. Tengok tak semayang, terdedah aurat, cakap kotor melucah sana sini, buat begitu begini. Dan kita pun yang orang ni pun melakukan maksiat, maka doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan-tuan, ya. Dan hadis Nabi menyebutkan, wa innar rajula la yuhramu minar rizqi bi khati'atin ya'maluha. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang rezeki dia. Dia khojol lah bukan main. Dia kata, kenapa aku tak bertambah ni? Kena muhasabah. Kenapa Nabi kata kan, terhalang rezeki dengan kejahatan-kejahatan yang dia buat. Kita takut asbab kita ni tak dapat rezeki yang banyak, dia cari dah, tak dapat rezeki, keberkatan rezeki kerana dosa yang kita buat. Itu sebab dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, antara pengajarannya ialah jaga diri daripada melakukan maksiat. Nabi dah melawat neraka, tengok
antara balasan-balasan orang yang melakukan dosa maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh bertaubat sentiasa, setiap hari, setiap ketika bertaubat. Tubu ilallahi jami'an. Ya. Mana bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya. Kena bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Bersegera. Jangan tangguh, jangan lengah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Itu yang pertama tentang dosa. Kalau kita cerita panjang tentang dosa ni. Tapi maknanya kita ambil berat bahawa kita kena jauhi maksiat, jauhi kemungkaran. Jangan kita pula jadi orang yang menganjurkan kemungkaran, menganjurkan maksiat. Berhati-hati. Ya, sebab bila kita menganjurkan maksiat, kita dah terus terang melakukan maksiat dan kita sebenarnya menjemput bala Allah Subhanahu Wa Taala. Bala Tuhan, ya. Bala Tuhan. Muslimin, muslimat sekalian, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata apa? Tushakul qura an takhraba wa hiya amiratun. Dia khawatiri kampung tersebut akan binasa sedangkan dia maju. Dia maju, rumah canggih-manggih, rumah banglo-banglo. Ya. Khila dikatakan, ditanya oleh Sayyidina Umar, wa kaifa takhrub wa hiya amirah? Bagaimana dia boleh binasa sedangkan dia mewah-mewah, dia indah-indah, dia cantik-cantik, tersergam. Qala, maka dia berkata, iza ala fujaruha abrarha. Apabila orang yang buat maksiat lebih menonjol daripada orang yang buat baik, ramai pelaku maksiat daripada pelaku kebaikan. Hari ini macam-macam. Orang tak sembahyang, tak sembahyang Jumaat. Apa ramai datang Jumaat ni. Dulu segan-segan, dulu orang takut, orang segan datang jauh pun jalan kaki naik basikal. Hari ini dekat pun tak pergi, boleh motor, kereta, kapal terbang pun ada. Kalau nak beli. Orang sekarang kan kaya, helikopter pun ada. Tapi nak pergi masjid, kaki dia berat, kaki garut ke ya. Dia tuan-tuan ya. Kemudian Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa perbuatan jahat ini, dia kata apa? Sesungguhnya perbuatan jahat ini akan menyebabkan gelap pada muka orang tu. Gelap mana tak ada cahaya iman. Ya. Dan kegelapan dalam kubur dan hatinya gelap. Dalam kubur gelap, hati dia gelap. Dan juga lemah pada tubuh badan dia, fizikal dia lemah, penakut, bacul. Baca hantu pun takut. Ya, nak lalu dia kata gelap pun takut. Ya Allah, kata ada hantu. Pokok pisang goyangnya kata hantu dah. Walahnya babi mana nyonde ke apa. Takut. Kenapa tak pergi masjid? Gelap jalan ni, lorong ni gelap. Cuba ada fanfare kat Pekan Kuala. Gelap pun pergi. Tengah malam 12 balik pun tak apa. Tapi masjid suruh gelap. Tapi lah ni cerah dia ya. Lampu jalan melimpah ruah. Kalau tak cukup lagi jumpa JPKK kampung, suruh dia bubuh lampu jalan sampai ke mana nak dia. Biarkan. Tak mari juga. Tak mari payah lah ya. Gelap kadang gelap. Saya rajin lah melawak dengan anak murid saya. Kenapa tak mari masjid? Gelap ustaz ni. Kamu kalau ada vampir joget lambak ke, ada apa ke, keluar gelap pun naik motor elok je. Alasan ya. Nak beralasan. Ya. Kemudian wa naqsan fi rizqi, akan berkurang pada rezeki, macam hadis Nabi sebut. Ini Ibnu Abbas sebut. Wa bighdatan fi qulubil khalqi, dan ada kemarahan pada hati-hati manusia, hati makhluk Allah. Makhluk Allah benci. Orang buat maksiat ni makhluk Allah benci, manusia benci. Atau orang buat jahat, kalau kita tahu dia buat jahat, adakah orang sayang ke dia, suka ke dia? Semua hati benci. Kalau tak keluar ke mulut pun hati teruk kan. Memang pelaku maksiat ni. Ada pun pelaku kebaikan kan, orang suka. Walaupun ada ke orang benci, tapi orang jiwa yang hati yang normal dia suka. Bagus, dia puji. Ya, jadi ni tuan-tuan. Pertama, tentang jauhi dosa. Jadi muslimin dan muslimat, jauhi dosa. Muslimat-muslimat kena jauhi dosa maksiat. Ya, jaga aurat.
Jaga pergaulan anak-anak kita yang perempuan. Jaga pergaulan, jangan biarkan mereka. Ya. Jaga aurat mereka. Biarlah pakaian yang kita nak pakai bila kita keluar ke khalayak yang bukan mahram, mestilah yang menutup aurat yang sebenarnya. Ya, bukan tutup urat je, aurat. Ya, kadang-kadang bila tak faham aurat tu apa, dia memang bantai je. Ya, sebab kita kadang-kadang ada tengok gambar dalam Facebook. Dia pakai tudung tapi pakai skirt. Pakai tudung, skirt. Apa hal pula? Ada pakai tudung, main apa tu, main apa bersukan, pakai suruh pendek. Tudung pakai, rambut tutup, peha ke bawah, betis ke bawah, tak tutup pula. Ni tak betul juga, terbalik. Kan? Maknanya aurat ni kena difahami sebenar mengikut ajaran Islam. Tu yang pertama. Ya. Pengajaran ataupun apa yang kita nak ambil, pengajaran yang kedua daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, bila Nabi sampai di Baitul Maqdis, Jibril dia bawa dua bekas. Susu, arak. Susu, arak. Maka dihidang. Dia tunjukkan Nabi, pilih. Mana hendak? Minum susu ke minum arak? Nabi pilih susu. Maka Jibril kata, kamu tak memilih fitrah. Mana suci bersih. Sebab apa? Sesuai dengan agama kita. Agama fitrah, suci bersih. Islam adalah agama suci bersih yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun agama-agama yang lain ni sudah berlaku penyelewengan, pemalsuan, penipuan, ya, oleh tangan-tangan manusia, oleh mulut-mulut manusia itu sendiri. Ya, ajaran yang kata Kristian, Yahudi, semua dah dirubah oleh tangan-tangan manusia yang durjana pada satu masa dahulu. Tetapi Islam tetap fitrah, suci. Daripada dulu sampai hari ini. Daripada Nabi Adam sampailah hari kiamat, Islam tetap terpelihara suci. Al-Quran menjadi rujukan umat Islam hari ini, tetap terpelihara sampai kiamat. Tak ada siapa pun yang boleh merubah, membuang, ya, dan berjaya melakukannya. Kalau mereka cuba, Allah akan bantu, Allah akan tunjukkan kejahatan yang mereka lakukan. Maka Nabi bila fitrah, susu adalah fitrah, ori. Susu kan ori. Arak ni diperam, diolah. Arak daripada bijiran, buah-buahan dia peram, diolah. Susu ori, perahnya susu, minum terus. Inilah bezanya antara susu dengan arak. Bayangkan, ya, maknanya kalau lah Nabi pilih arak, macam mana? Tonggal langgar lah kita. Ya, Nabi tak pilih arak pun tonggal langgang. Ya, orang minum arak. Ya, orang Islam yang minum arak, ketagih arak. Ya, tu sebab Malaysia ni hebat ya. Walaupun kita ni ramai majoriti orang Islam, tapi ramai orang minum arak. Ya, ramai orang minum arak. Maknanya bukan orang bukan Islam saja, termasuk juga orang Islam. Sedang kita majoriti jualan arak. Tu kita kena baca tuan-tuan, ya, tentang jualan arak di negara kita ni macam mana. Ya, orang bukan Islam minum pun tak mana. Takkanlah sehari 5-6 botol besar ke? Itu. Ya, maknanya ada di sana orang yang Muslim yang meminumnya. Berhati-hati. Ya. Maknanya fitrah adalah Islam. Bila disebut Nabi bila fitrah, itulah Islam, agama fitrah. Islam adalah dinul fitrah. Fitrah adalah benda yang suci, bersih, sejati daripada Allah Ta'ala. Tak ada seleweng. Islam tak ada diselewengkan. Kalau ada orang cuba nak seleweng, tak berjaya. Quran nak seleweng, tak berjaya. Islam adalah ori yang kita anuti hari ini. Al-Quran adalah ori daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asli. Ya, mana daripada Allah Ta'ala. Maka apabila seseorang itu memilih Islam, dia berada di tempat yang mana suci, bersih. Ya, kita milih Islam, kita telah memilih fitrah. Ada pun orang yang memilih selain daripada Islam dengan cara hidup, dia telah memilih kesesatan. Dia telah memilih perkara yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihlah Islam. Ya, yang Nabi sebut aslim taslam. Islamlah olehmu, nescaya kamu selamat. Bila kita pilih Islam, kita akan selamat.
Kita pilih yang fitrah, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Orang yang pilih fitrah ini. Ada pun orang pilih selain daripada fitrah. Kalau dia cuba nak pilih selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, ya, maknanya selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, dia pilih amalan-amalan, ideologi yang menyesatkan, ya, sekularisme ke, pragmatisme ke, liberalisme ke, komunisme, sosialisme dan apa lagi. Dia telah memilih seumpama memilih arak tersebut. Mana benda yang tidak ori, tidak fitrah. Bila dia memilih benda yang tidak fitrah, dia akan sesat sesatnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi tuan-tuan, kita memilih Islam. Alhamdulillah. Ya, kita pilih Islam agama kita, cara hidup kita. Kita dah memilih fitrah. Islam agama fitrah. Beruntunglah kita. Kita kena pegang, kita kena genggam, kita kena jaga agama fitrah ini. Jangan berlaku pada diri kita mudah-mudah. Aku tak nak adalah, aku nak lain lah. Nak jadi Kristian lah. Oh ya, ada orang Melayu Islam. Tak nak lah, nak jadi Kristian, nak jadi Hindu, nak jadi Sikh, nak jadi Buddha, nak jadi itu, jadi ini. Mana boleh. Kita kena jadi orang Islam. Kerana Islam adalah agama fitrah. Kenapa nak cari agama-agama lain? Kenapa nak cari ideologi lain? Ya. Kenapa? Sedangkan Islam adalah fitrah yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang kedua. Poin yang kedua yang saya nak berkongsi pada tuan-tuan pada malam ini. Poin yang ketiga, dah tentulah tuan-tuan, poin yang besar pada episod Isra Mi'raj ini adalah solat. Solat tuan-tuan ya. Solat. Hari ini solat menjadi satu benda yang cabaran, menjadi cabaran kepada generasi kita hari ini. Tugas kita tuan-tuan, ya, untuk membentuk generasi moden hari ini, generasi gadget hari ini, generasi Y ke generasi milenial hari ini, supaya mereka melaksanakan solat. Solat yang Allah anugerahkan nun atas Sidratul Muntaha sana, Nabi bertemu dengan Allah kefadan solat daripada 50 jadi 5 waktu sehari semalam. Solat merupakan tonggak agama. Solat tiang agama. Solat merupakan pemisah kita dengan kekufuran. Solat adalah ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Solat akan ditanya dulu sebelum amalan lain. Ya. Jadi kita nak tanda suka tak suka, kita kena perkemaskan sembahyang kita. Mana kena belajar tuan-tuan buat solat ni. Kena belajar yang agak-agak je. Sebab kita mengaji ya, kita ada belum sampai lah tajuk dia lah. Lambat lagi nak sampai tu kan. Jelas sebab sekali ya. Lambat lagi tajuk solat ada dalam kitab tu. Fiqh manhaji tu ada, tapi lambat lagi lah. Sabarlah. Kena bersabar. Ya. Tapi kalau tak nak bersabar, boleh terus rujuk lah kan. Bertanya khabar boleh lah. Kita terus sembang. Nak di kedai kopi ke ya. Nak sembang bab semayang dengan saya ke, kena hello lah, hello jumpa kat kedai mana, kedai kopi mana ke, kedai nasi Arab mana dulu kita sembang bab semayang, nak cepat ya. Tapi kalau ikut buku tu lambat dia lah. Tajuk baru belum masuk taharah lagi ya. Taharah ni baru babus solat, lambat lagi. Tapi saya tahu tuan-tuan dah mengaji sebenarnya, cuma kita perkemaskan lagi sembahyang ni. Kita kena perbaiki sembahyang kita, sentiasa rujuk kan orang yang arif untuk kita perbaiki sembahyang. Kemudian kita perbaiki solat keluarga kita, generasi kita, ya, anak-anak kita. Di mana mereka sedang kita bersembahyang? Di mana mereka? Ya, kita sama maghrib Allahu Akbar, kita Allah Maha Besar. Anak-anak kita apa dia? Dam Akbar, WhatsApp Akbar, ya, Telegram Akbar. Apa Akbar tak tahu. Sebab dia tak sembahyang. Ya, ada yang melepok. Dia melepak di pinggir-pinggir padang dan sebagainya. Bukan kata tak boleh pergi lepak, tapi waktu sembahyang lah. Tidak, tak mau solat. Kita Allahu Akbar, kita sebagai bapa, sebagai suami,
Ya, saya ketua keluarga, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ni. Kadang menggeletar tangan ni. Ada orang meletar tangan. Allah. Pasal dia nak makam makrifat ke berapa dah. Kadang ada tuan-tuan ya. Dia memang ni supaya dia nak lekat tu, skru tu lekat betul. Bergetar tangan kadang tu. Betul tu ada orang tu. Allahu. Tapi bagaimana ahli keluarga dia? Ya, bagaimana anak-anak dia, semayang dia? Kita kena tuan-tuan. Kita kena ambil kira, ambil tahu. Nabi suruh muru auladakum bis-salah wa hum sab'a sinin. Nabi kata, suruhlah anak kamu semayang ketika usia 7 tahun. 7 tahun lagi suruh semayang. Betul tak betul tak? Bagi dia latihan. Didik dia. Ya, ajar dia. Hari ni ajar bab apa? Angkat takbir. Tak apalah. Lambat-lambat. Yang penting bagi dia biasa semayang. Biarlah celah macam mana. Ajar dia. Biarlah ajar kat takbir tu seminggu, 2 minggu, sebulan pun tak apa. Betul ajar baca Fatihah, sebulan pun tak apa. Didik masa tu dia tak wajib lagi. Dia belum balik lagi. Ya, kena didik tuan-tuan. Kalau kita tak mampu, kena bawa lah mereka dididik oleh orang yang mampu mendidik. Kuliah-kuliah ke apa ke, kelas-kelas fardu ain ke ada. Ya, macam kita lah Quran. Kita mampu ajar. Hantarlah ke kelas Quran, kelas kafar ke, ataupun kelas ada buka kelas baca Quran ke. Kita mampu nak ajar. Kemampuan kita. Jadi ni tuan-tuan ya. Solat satu benda yang sangat besar, sangat penting dalam Islam. Ni. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang mudah. Ya, sesibuk mana pun, sesukar mana pun, semayang wajib dilaksanakan. Cuma Islam ni agama yang memudahkan. Ada kemudahan-kemudahan dia. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Ya. Tak boleh ni, ada jamak qasar. Apa nak lagi? Ya. Allah dah beri mudah. Okey, baik, tak boleh semayang ikut waktu pasal ni, sibuk berjalan ni, mungkin bas tak berhenti ke apa, kenderaan ni bergerak je. Kita nak cepat. Okey, jamak ada, jamak qasar ada. Kamu tak nak buat? Ni macam-macam ragam kan. Tak boleh tak dan ustaz, ni perjalanan ni bas lambat sampai kuat. Tak jamak lah, jamak qasar ke? Jamak ke qasar, jamak qasar ke? Ni apa tidak? Apa dia? Jamak tak payah. Bukan jamak apa, jamak tak payah. Mana tak payah buat sembahyang. Tuan-tuan, kita kena perketatkan ni soal solat ini. Kepenjelasan kita. Kita tak mau nyaksi kita ni nanti tak macam kita. Kita sembahyang jaga, dia tak jaga. Allahu Akbar. Ya, takut bala ke kita pula. Kita dah mati besok, jenuh hangat pijar penuh. Kita lah dalam kubur. Pasal apa? Kepenjelasan kita. Ya. Bukan hantar pahala kebaikan kat kita, dia hantar benda-benda lain, hantar benda-benda buruk kat kita. Jadi tuan-tuan, sembahyang sangat penting. Sembahyang dianggap sebagai mi'raj kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan naik, ya, daripada 50 ke 5 tuan-tuan. 5 waktu. Bukannya sibuk terang mana pun. Bukan sembahyang lama, sembahyang fardu. Ya, sekejap je sembahyang tu. Ya. Pagi setengah hari nak kerja lah. Jadi ni tuan-tuan, ya, mana sembahyang. Jadi muslimin muslimat, makcik-makcik, pakcik-pakcik, mana jagalah solat. Kita perbaiki sembahyang kita. Kemudian jagalah solat generasi kita. Tolonglah jaga. Sebab sembahyang ni Allah Taala kata apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan kita perkemaskan sembahyang dia, insya-Allah kita lepaskan generasi kita, anak-anak kita, anak remaja kita ke mana-mana pun dengan ingatan, dengan adanya kekuatan solat itu dapat kontrol diri dia. Kalau dia nakal pun dia akan terjaga, tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan kepada Allah, bergelumang sampai tidak sedar-sedarkan diri. Ya, ni tuan-tuan ya. InsyaAllah kita lepas ke mana pun, lepas Kuala Lumpur ke, selamat dia. Pasal kita tahu dia ni jaga solat. Dia bayangkan kalau tak jaga solat tuan-tuan, kita takut, kita risau. Terlepas ke pekan-pekan besar, Kuala Lumpur ke apa, apa jadi, wallahu alam. Macam-macam boleh jadi. Kalau semayang ni jadi dia dapat cegah dengan semayang benar-benar, perbuatan keji dan munkar, maksudnya mafhum mukhalafah dia. Kalau tak semayang,
dia akan bergelombang dengan perbuatan keji dan munkar terlebih mudah. Nampak je terus dia teringin nak buat. Tak ada pendinding. Kenapa? Tak ada Allah yang nak jaga dia. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat ya. Moga kita dalam zaman hari ni, zaman moden hari ni, cabaran bukan macam kita dulu. Ya, bukan macam zaman saya dulu. Tu pun cabaran juga. Kan? Zaman hari ni ya Allah dahsyat cabaran pada remaja, orang muda kita. Ikatlah hati mereka dengan ketakwaan kepada Allah. Antara tonggak dia ialah solat. Solat ikat, insya-Allah kita boleh percaya. Kita boleh percaya insya-Allah mereka akan selamat. Ini kita pun risau. Ya, pergi-pergi balik-balik dah bawa budak kecil, dah beranak orang benda. Lagi haru. Ya, lagi haru tuan-tuan. Kelai perempuan kan? Ni. Lain macam suruh mak bela cucu. Cucu ekspres. Ya. Mak pun heran, mana dapat cucu ni? Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian yang terakhirlah. Ya, dekat pukul 9 ni maknanya yang terakhir sempena dengan bulan Syaban ni. Ya, tadi cerita bulan Rejab ya. Mana Isra Mi'raj, saya masukkan sedikit sempena bulan Syaban yang mulia ini ada satu peristiwa, iaitu peristiwa beralihnya, bertukarnya apa? Kiblat. Bulan Syaban ni tuan-tuan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertukarnya kiblat. Yang kiblat pada mula bila Nabi berhijrah ke kota Madinah selama 16 bulan, Nabi bersembahyang dengan para sahabat ke mana? Ke Baitul Maqdis yang cerita tadi, Isra Mi'raj tadi. Sembahyang kiblat di mana? Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Yahudi terutamanya dia peleceh. Apalah pakai kiblat kami. Walau bukan depa punya pun. Ya, ini kiblat yang Allah Taala suruh dulu. Nabi tak bersuka, Nabi berharap kalau boleh tukar kiblat ke kiblat yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu ke Baitullahil Haram. Nabi minta, Nabi berhajat. Ya. Maka akhirnya termakbul. Selama 16 bulan Nabi duduk di Madinah, ya, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Allah Taala turunkan wahyu memerintahkan Nabi dan umat Islam supaya beralih kiblat ke mana? Ke Baitullahil Haram. Masa tu Nabi, ada riwayat kata Nabi sedang sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur di masjid Bani Salamah yang hari ini dipanggil Masjid Qiblatain. Tuan-tuan yang dah pergi haji ke apa, umrah ke, ada pergi masjid dua kiblat. Bukan boleh sembahyang dua kiblat. Mari cerita dulu. Nabi tak sembahyang Zuhur, turun wahyu ni, arahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi beralih daripada mengarah ke bumi Syam, ke mengarah ke bawah, kan Mekah bawah Madinah, Baitul Maqdis atas Madinah kan utara, Mekah selatan. Dia beralih musim. Nabi musim. Para sahabat Nabi yang lain lambat tahulah masa tu kan. Antara di Masjid Quba, mereka berubah masa waktu subuh. Ada kata waktu subuh. Ya. Dia baru beralih. Baru beralih tukar kiblat. Tapi ketika wahyu turun, Nabi beralih dan para sahabat mengikut. Turunnya wahyu menyuruh wadabkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Kiblat kita berubah pada bulan Syaban yang mulia ini. Kiblat kita. Ini sejarah tuan-tuan. Kita kena tahu. Kadang umat Islam hampir pupus pengetahuannya tentang sirah Nabi, tentang peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku dalam sirah Nabi. Ya, beralihnya kiblat. Di samping malam baru ni kita ingat nisfu Syaban, tu satu keadaan lah. Nisfu Syaban. Biasanya kalau nisfu Syaban ni antaranya ialah orang akan mengingatkan peristiwa perubahan kiblat kita daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Nabi rasa tak senang duduk kerana orang Yahudi duduk kritik dia, kutuk dia, cecah dia, perli dia. Kenapa kamu ni sembah pergi ke kiblat kami ni? Ni kami punya. Sebenarnya bukan Yahudi punya. Ya. Tetapi Nabi tak tahan, Nabi berdoa, ya Allah, Nabi minta supaya tukar ke Baitullahil Haram. Maka pada bulan Syaban yang mulia ini bertukarlah kiblat kepada Baitullahil Haram. Ini yang berlaku pada
bulan Sya'ban yang mulia ini. Ya, sempena kerana apa saya sebut Isra Mi'raj tadi ada kaitan dengan sembahyang, ada kaitan dengan kiblat. Ya, kiblat kita, ya, mana arah, mana tumpuan kita ialah kepada Baitullahil Haram. Sebelum itu ke Masjid Al-Aqsa. Masa di Mekah lumayan, dan 16 bulan di Madinah mereka menghadap Masjid Al-Aqsa di bumi Palestin. Jadi ni tuan-tuan, nak cerita perkaitan antara dua tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, dua kiblat kita tuan-tuan, dua kota suci. Ya, dua kota suci, dua tanah haram ini, dua kiblat kita. Kena ingat tuan, ini dua kiblat kita. Walaupun hari ini kiblat yang ini sudah dijajah, ya, oleh orang-orang Yahudi, laknatullah. Nah, kita digalakkan untuk melancong ke tiga kota suci, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis ini. Ini dianggap kota suci. Ya, digalakkan melancong, dapat pahala kalau melancong. Ya, jangan melencong dah, melancong tak apa, dapat pahala. Kan melencong, payah melencong ke lain. Cari apa ke? Tapi kita pergi situ tak ada melencong lah, tapi kalau niat kita lah kena betul. Ya, mana kalau kita melancong yang ini sunat, pahala dapat. Sebab apa? Sembahyang di tiga-tiga tempat ni fadilat dia berbeza dengan kita sembahyang di surau ini. Sembahyang di masjid, sembahyang di masjid kristal ke, masjid besi ke, masjid kayu ke, masjid batu ke, kan? Yang ada selain daripada tiga kota suci ini. Dia lain, ada disebut oleh hadis Nabi SAW. Jadi ni tuan-tuan ya, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, tentang berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita tahu bahawa ya, dua-dua tempat ini punya sejarah yang tersendiri. Ya, sejarah para nabi-nabi alaihissalatu wassalam di Baitul Maqdis, ramai para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu berada di sini. Begitu juga di Makkah ini, Baitullahil Haram, di Makkahul Mukarramah adanya tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat para nabi dan rasul. Ya, dua-dua tempat ini di Baitul Maqdis lagi lah ramai. Ya, kuburan-kuburan ya para nabi dan rasul. Mana ceritanya dua tempat ini punya hubungan yang rapid. Tetapi kita sedia maklum apa yang telah berlaku kepada bumi Palestin, Baitul Maqdis ini. Ya, orang Yahudi mencari jalan untuk menjahanamkan Baitul Maqdis ini. Kononnya di bawah kota ni ada kota yang dibina oleh Nabi Allah Sulaiman, tempat ibadat orang-orang kaum Bani Israel dulu. Pada tak ada pun, tipu je, cong je orang, borak je. Tapi itulah yang berlaku kepada Baitul Maqdis hari ini. Bahkan Baitul Maqdis hari ini dicuba untuk diserahkan terus kepada ni, dia diami oleh orang Yahudi sahaja. Kan kita dengar kisah bagaimana satu perjanjian, ya, dipanggil the deal of the century. Ya, perjanjian kurun ini, the deal of the century, untuk membahagikan Baitul Maqdis ini kepada orang Yahudi. Orang Islam keluar cari tempat lain, dia bagi tanah di tempat lain. Dia bukan beli tanah ni, kamu duduk sini, pindah sini. Nampak? Dan yang lagi jahatnya, yang mempersetujuinya ada di kalangan negara umat Islam sendiri. Itu jahat tu. Ya, kalau Yahudi kafir tu memang perangai dia menjadi kafir. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasara tak akan redha, tak akan setuju apa kita buatlah baik kan, tak setuju. Kan? Sebut nak Islam lagi tak setuju. Dengar kata nak tegak Islam, nak perjuang Islam, nak laksanakan Islam, tak setuju. Tengok apa yang berlaku. Banyak tempat berlaku, habis diserahnya. Ya, tengok nak lain Islam, tengok dulu di Algeria, di Mesir dan sebagainya, ada peranan Yahudi Nasara untuk mengekang, ya, maknanya pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Turki pun sama dulu, bila ada ni disekat, ditangkap. Dulu ada zaman Presiden Adnan Menderes, lepas tu zaman Najmuddin Erbakan, pun macam tu, tentera. Tapi alhamdulillah muncullah zaman moden yang ini, ya, zaman apa ni, alhamdulillah, Recep Tayyip Erdogan ni gagal
Hidup dia makan jadi macam mana dulu. Bila ada masalah nampak je cenderung pada Islam, Adnan Menderes ditangkap dan dihukum gantung. Dan dialah orang yang membina masjid di kota Ankara gitulah, masjid besar kan. Dia nak kembali balik tapi dia tak berjaya pasal support tu tak ramai. Dia mungkin dia seorang berapa orang je. Dia gagal. Dia tak gagal sepenuhnya, tapi dia gagal untuk kembalikan sebagaimana Turki pada zaman Khilafah Osmaniyah. Bahkan ditangkap dan dibicara dan dihukum gantung. Begitu juga Najmuddin Erbakan dulu. Begitulah. Maknanya orang-orang Yahudi Nasara dia tidak akan berdiam diri. Dia tak akan berdiam diri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya rasa cukuplah pertemuan kita pada malam ini untuk saya berkongsi maklumat berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Satu. Yang keduanya peristiwa bulan Syaban ini. Dan insya-Allah kita pun tak berapa hari, pasal nisfu Syaban pun dah berlalu. Malam Isnin baru ni, mana kita ada 15 hari lagi, ataupun tak sampai untuk menghadap satu bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Insya-Allah kita doalah sama-sama supaya kita dapat sampai dan dapat merebut laba, kata orang. Bukan bala, laba. Laba cakap orang dulu pahala lah, keuntungan daripada Ramadan ini yang tak ada pada bulan lain. InsyaAllah kita rabut peluang ni. Hadirlah ke rumah-rumah Allah, ke surau tu. Hiduplah surau, hiduplah masjid, sembahyanglah tarawih. Kalau orang kata boleh ustaz, tarawih di rumah je. Dia lain. Kamu semua nak di rumah. Kalau tarawih di rumah, kalau benda lain kan kamu nak campur dengan orang juga. Tu kalau tak, jangan campur dengan orang. Jangan pergi main bola ke apa, jangan pergi ni minum mengetir di kedai kopi. Duduk di rumah je, ngetir kat rumah, ngopi kat rumah, bola kat rumah tu. Kalau bab lain nak cari orang kan. Maknanya kita kena beramai-ramai hidupkan bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, antara istimewa saya cerita pengalaman saya belajar. Saya duduk belajar di Mesir dulu. Orang Mesir ni bulan Ramadan, bila nak sampai Ramadan mereka sambut. Kita terbalik nak raya baru ada yang panjut lah, macam-macam perita lah. Mereka ni orang Arab Mesir ni, mereka sampai Ramadan mereka akan sambut. Mereka ada panjut ni, macam panjut je, macam talung Cina kan, panjut. Mereka akan rentang ni. Daripada rumah ke rumah kan. Saya duduk rumah tingkat berapa, tak ingat dah tingkat berapa, tak ingat dah. Kan dia akan panggil, sambut tali tu, sambut tarik ikat tu, dia akan pasang merentang jalan tu, kena bawa rentang lampu-lampu, panjut-panjut mereka. Mana meriahnya untuk mereka menyambut Ramadan. Rasa seronok, meriah. Sahur je kita dengar ada orang akan berselawat. Naik keledai nak berselawat, akan berkatuk gendang. Gerak sahur sambil berselawat. Macam mana meriah, seronok. Mana menyambut Ramadan ni dengan orang kata berbuka puasa. Orang Arab Mesir tuan-tuan, antara budaya dia, bila sampai Ramadan ni dia akan buka khemah. Orang kaya dia akan buat khemah. 2 khemah ke 3 khemah, dia letak padang mana yang lapang ni, letak khemah. Dan orang datang makan free. Tiap-tiap malam ada makanan percuma. Berbuka puasa. Memang sebulan. Pergi ceruk mana pun. Tu seronok sana, kita boleh makan free. Pergi je. Kita lalu tak lalu je. Dengan selera makanan dia kan. Pergi je, duduk itu. Dia akan hidang. Duduk dia akan hidang. Air, makanan, macam-macam. Mewahnya. Macam kita tengok, kita pergi umrah lah kan. Umrah kita tengok Masjid Nabawi ke, Masjid Al-Haram ke, apa mana tempat. Orang berebut. Panggil ni, kita datang. Tarik ni. Seronoknya pasal apa? Pahalanya, fadilatnya. Memberi makan kepada orang berbuka, orang berpuasa untuk berbuka. Berebut. Kita tak berebut kita kata tak datang, bagi aku makan banyak. Kalau kita demo ida. Tunggu. Tempat ni mana ni? Tempat orang ni. Mana tempat tu dah ada sponsor, toke besar. Ni. Mana kita boleh berebut nak ke mana? Nak ujung kampung, ujung sana, dia akan pasang khemah-khemah. Meriahnya suasana tersebut. Dan insya-Allah walaupun kita suasana pandemik ni ikut SOP kan, tapi boleh dah tarawih, kita bertarawih elok-elok. Bertadarus elok-elok. Jangan tarawih tinggi. Tarawih tinggi. Tambah kalau dulu apa dia nak hujung-hujung tu nampak pasar malam Pekan Kuala lah nak beli baju raya apa raya. Itu nak beli pun lepas tarawih lah.
Lepas tarawih tu pergilah beli, duduk sampai 1 pagi pun sampai tutup kedai tu. Ini lepas isyak pergi, memang tak tarawih lah. Tarawih di mana ya? Wallahu alam. Tak mahu banyak tuan-tuan. Apa yang saya sebutkan pada malam ini sekadar untuk perkongsian kita bersama. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lepas raya kita ya. Lepas raya lah pengajian kita akan sambung balik pakai kitab fiqh yang kita duk baca tu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.